Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang, memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayah, memberikan kepada kita nikmat kesihatan sehingga kita dapat sama-sama menjalani ibadah puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menemukan sekali lagi dengan bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya kita pada bulan Ramadan ini bukan sahaja ditunjukkan pada malam pertama bulan Ramadan. Bukan sahaja sekadar untuk kita membaca alhamdulillah sahaja, bahkan hendaklah kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan, terutama sekali pada malam hari raya. Kerana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat menyemarakkan bulan Ramadan dengan diisikan dengan berbagai amalan. Kita sedia maklum bahawasanya Allah Subhanahu wa taala apabila memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk kita berpuasa agar mana kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar mana kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan takwa ini, ia merupakan sifat yang seharusnya memang ada di dalam diri kita sepanjang waktu. Tak semestinya kita hanya bertakwa pada bulan Ramadan sahaja. Tak semestinya kita kena takwa pada bulan Syawal sahaja. Bahkan seluruh kehidupan kita mestilah ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya orang yang berpuasa itu ia akan menjadi orang-orang yang bertakwa, kerana kebiasaannya orang yang berpuasa itu mudah untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang berpuasa itu mudah untuk menjadi orang yang bertakwa? Kerana apabila dia berpuasa, ia melawan hawa nafsunya. Atau bahasa kita, hawa nafsunya itu menjadi lemah. Keinginannya itu berkurangan. Jadi bila mana keinginan itu berkurangan, hawa nafsunya itu berkurangan, maka kurang untuk dia melakukan maksiat. Bila dia kurang untuk melakukan maksiat, dalam pada masa yang sama dia juga akan memperbanyakkan untuk menambahkan amalan dia. Jadi maksiat menurun, amalan meningkat. Gara-gara apa?
gara-gara mengelahan hawa nafsu kita dengan beribadah puasa. Subhanallah. Lepas tu kata Nabi SAW dalam maksud hadis, sesungguhnya syaitan itu berjalan mengikut perjalanan darahnya anak Adam. Maka sekatlah perjalanan syaitan itu dengan berpuasa. Dengan berlapar. Subhanallah. Jadi Nabi SAW apabila mengatakan bahawasanya apa yang selalu mengganggu manusia merupakan syaitan, itu telah disekat. Bermakna apa? Apabila kita syaitan itu sudah disekat, kita cuma berhadapan dengan satu musuh saja. Musuh apa? Musuh hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu kita juga akan menjadi lemah, menjadi turun dengan kita berpuasa. Subhanallah. Sebab tu biasanya orang-orang yang berpuasa ini kurang untuk dia melakukan maksiat. Jadi apabila dia sering juga melakukan maksiat, walaupun di dalam keadaan berpuasa, khususnya pada bulan Ramadan, amnya pada bulan-bulan yang lain, maka seolah-olah dia itu tidak berpuasa. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan berpuasa itu dengan bertakwa, bermakna kebiasaannya orang itu pasti akan bertakwa apabila dia menjalani ibadat puasa dengan sebenar-benarnya. Kita sedia maklum bahawasanya ini sebagai pengulangan, kan, bahawa puasa itu ada 3 tingkatan. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga menyebutkannya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Puasa yang pertama, jenis yang paling bawah sekali adalah puasa orang-orang awam. Apa makna puasa orang-orang awam? Bermakna dia hanya menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Soal mutu puasa itu tak dipedulikan. As long as dia puasa, as long as dia tak makan, dia tak minum, dia tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka dia akan buat bodoh saja. Yang lain semua dia buat bodoh. Ini dinamakan sebagai orang yang puasa orang awam. Baik. Yang kedua adalah puasa dinamakan sebagai puasa khusus. Apa makna puasa khusus? Iaitu dia bukan sahaja berpuasa yang zahir, tetapi dia juga berpuasa yang batin. Dia juga berpuasa yang batin. Maknanya apa? Dia bukan sahaja berpuasa daripada membatalkan puasa itu sendiri, tetapi dia juga menjaga diri daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Itu yang kata Nabi SAW dalam maksud hadis, dapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nabi kata berapa ramai orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dia tak kisahlah. Subhanallah. Jadi puasa khusus ni adalah puasa yang kita nak kena ada minimum lah. Untuk menjadikan puasa kita itu perisai. Sebagaimana kata Nabi SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah dinding. Dinding daripada maksiat, dinding daripada api neraka, dinding daripada segala macam godaan. Nabi SAW mengatakan puasa itu adalah dinding. Maka jika mana salah seorang daripada kamu puasa, kata Nabi, maka janganlah dia bertikam lidah. Dan wala yafsuk, janganlah dia melakukan perkara-perkara kefasikan. Dan jika mana ada orang yang mengajaknya untuk bertengkar, atau ada orang yang sengaja untuk bergaduh dengan dia, maka hendaklah dia berkata dengan faqul ana shaim, inni shaim, inni shaim. Maka hendaklah kamu mengatakan sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Dia ada 2 kali ataupun 3 kali ulangan. Ada riwayat mengatakan inni shaim saja, ada yang riwayat mengatakan inni shaim, inni shaim. Subhanallah. Nabi SAW sampai mengajarkan kepada kita. Ajar apa? Untuk pastikan ibadat puasa kita ini tak terhapus pahalanya. Tak hilang, tak hangus pahalanya. Nabi suruh katakan pada diri kita sendiri, inni shaim.
Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang afdal itu, yang lebih patut itu adalah mengatakan inni shaim secara lafaz. Dilafazkan inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Al-Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan adalah yang afdal itu untuk dilafazkan di dalam hatinya sendiri. So orang lain tak dengar. Jadi bila dia mengatakan inni shaim dengan secara lafaz, dengan lidahnya, jadi orang yang cuba untuk provoke dia, orang yang cuba untuk cari pasal lah bahasa kita, orang yang cuba untuk mengajak dia bergaduh sehingga nanti dengan bergaduh itu boleh membuatkan pahala puasanya itu sia-sia. Maka Nabi SAW mengajarkan untuk kita sebut inni shaim supaya orang tersebut berhenti. Kalau dia faham bahasa maknanya. Kalau tak faham bahasa juga, memang dia bedal juga. La ilaha illallah. Setidaknya, kalau dia tak faham bahasa, kita yang mengucapkan tu, kita faham. Ustaz, kalau macam gini dah consider riak lah Ustaz. Riak lah. Riak cakap dengan dia, kita ni puasa. Subhanallah. Benda yang wajib, ibadat yang wajib, ibadat yang difardukan, maka tidak boleh untuk kita kata tak boleh buat, tak nak bilang kerana kita takut riak. Subhanallah, benda yang wajib memang kita kena, memang itu adalah syiar. Kita pergi ke masjid, lakukan sembahyang Jumaat. Macam mana kita nak sembunyikan diri dari orang tak nampak kita nak sembahyang Jumaat? Tak boleh. Pasal sembahyang Jumaat itu sembahyang yang dilakukan secara berjamaah. Subhanallah, lain kalau ibadat sunat, maka boleh untuk kita sembunyikan. Kita pasal bab berkenaan dengan contohlah qiyamul lail, berkenaan dengan sembahyang sunat yang kita buat secara sendirian, maka ni tak apa. Ini memang kena sembunyikan. Tetapi kalau amalan wajib, kita tak boleh cakap kita takut riak. Kan, kita nak sembahyang fardu zuhur di masjid, kita pun tak pergi sembahyang kat masjid. Atau in fact tak sembahyang langsung. Isteri pun tanya, bang ni kenapa tak sembahyang zuhur? Wah, abang takut kalau abang sembahyang zuhur ni nanti abang riak. Ni bengong ni. Benda yang wajib, tak ada riak padanya. Melainkan kalau kita sedang buat tu, kita nak posing benda lain. Bermakna benda yang masuk. Tapi benda tu Islam, bila kita buat, dia tak boleh nak kata-kata kita nak tinggalkan sembahyang wajib pasal riak. Subhanallah. Jadi termasuk juga ibadat berpuasa. Kita berpuasa, kita kata, tapi bukanlah maknanya satu pasal gilang kita cakap, oh saya puasa. Tak tanya pun. Subhanallah. Tadi tu balik pada tadi perkataan yang tadi, bila Nabi SAW mengatakan inni shaim, Imam Nawawi mengatakan itu tidak dikirakan sebagai riak, kerana ialah ibadat yang wajib. Adapun Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahawasanya ia adalah lebih baik untuk dibaca di dalam hati. Kata Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, supaya kita ini mengingatkan diri kita sedang betul-betul sedang berpuasa. Tak perlu untuk kita mengingatkan orang lain. Kerana kalau nak mengingatkan kepada orang lain, dia dah cari pasal. Bermakna pahala puasa dia dah habis dah. So kita pula yang berpuasa, jangan nak pergi ikut dia punya gaya pula. Kita pula beli sahut pula. Kita pun pergi menyaut maki amun. Dah dua-dua sekali sama. Subhanallah. Jadi Imam Rafi'i pula mengatakan dilafazkan atau diingatkan berkenaan dengan ini shaim itu di dalam hatinya cukup. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya katakan tadi, puasa itu sepatutnya menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kerana apa? Kerana kita melawan hawa nafsu kita. Tapi bukan bermakna kita tak boleh nak buka sedap-sedap bulan puasa ni. Ni yang kita nak kena perbetulkan pemikiran kita. Bukan bermakna apabila kita tak kata-kata melawan hawa nafsu ni, kita tak boleh buka sedap-sedap. Hari-hari makan nasi dengan kicap. Datang lagi nak lagi rendang nasi dengan ikan bilis je. Kalau kita rasa kita nak lawan hawa nafsu kita, tafadhal. Terserah kita, tapi jangan paksa orang lain.
Kita nak lawan hawa nafsu, kita paksa isteri kita ikut kita. Paksa anak kita ikut kita. Islam tak ajar macam gitu. Subhanallah. So balik pada tadi saya mengatakan, bukan bermakna kita apabila melawan hawa nafsu, kita tak boleh makan yang sedap. Terkadang perkara yang memakan yang sedap itu perkara yang dituntut dalam syarak. Ustaz, macam mana Ustaz boleh kata ia dituntut? Bila? Contoh yang pertama, jika mana kita pergi ke rumah orang. Tuan rumah tu dah sediakan makan. Dia dah sediakan, contohlah dia masak homemade biryani. Ni sekarang pun kita dah boleh buka kat rumah orang. Dah boleh datang rumah orang dah sekarang. Dah ada ease dia punya restriction. Jadi kita pun datang rumah orang. Member tu, kawan tu dah buat biryani dah. Berpeluh-peluh buat biryani kat rumah dia. Homemade, tak nak beli kat luar. Special punya. Siap ada lamb shank lagi. Subhanallah, macam-macam dah letak. Dan ni sekarang kita pula pergi rumah dia, nak step warak konon. Nak step zuhud pula. Oh, saya tak makan biryani. Saya nak lawan hawa nafsu saya. Saya cuma makan roti je. Butter pun tak ada. Awak kata saya roti je. Butter tak payah. Itu lama kelamaan tuan rumah tu geram. Dia masukkan kau dalam perut. Dia masak hidup-hidup baru tahu. Kalau kawan tu, tuan rumah tu dah sediakan. Dah sediakan pula makanan yang dia buat tu dengan usaha dia sendiri. Susah payah dia sendiri. Kita pula kata nak ikut lagu kita. Tak boleh lah saya ikut hawa nafsu ni. Ni kalau saya makan biryani ni, habis saya ni. Ikut hawa nafsu ni, saya dah kira tak melawan hawa nafsu saya. Macam mana saya jadi orang yang bertakwa? Ini namanya salah mengamalkan agama. Kita bila datang ke rumah orang, kita disunatkan untuk menghormati dan menjaga hati tuan rumah tu. Sama juga berkenaan dengan buka puasa, nak semayang dulu ke nak makan dulu. Ni tiap-tiap tahun selalu ada je soalan-soalan seperti ini. Bukan salah, tapi kadang-kadang perlu untuk dijelaskan, perlu dijelaskan setiap tahun. Dan itu bukan menunjukkan bahawa apa yang kita nak buat tu salah, tak. Kita tak tahu, sekarang kita nak buka dulu ke, buka memang buka, maknanya buka kurma ke, buka dengan air sejuk ke, nak ada yang buka dengan air bandung ke, dengan Milo ke, boleh tahan. Bulan-bulan lain puasa sunat tak mengidam pula. Tak mengidam bubur, tak mengidam air bandung, tak mengidam air Milo. Bila bulan puasa ni macam tak pernah puasa. Segala air kalau nak togok, dia togok. La ilaha illallah. Kan, subhanallah. So sekarang soalan timbul, Ustaz, saya nak semain dulu maghrib ke, saya nak buka dulu ni. Maknanya makan besar. Maka dilihat pada keadaan. Kalau kita di tempat di mana makanan tu sudah disediakan. Contohlah macam saya katakan tadi, tuan rumah tu dah sediakan makanan biryani tadi. Dia tak tanya tamu. Dia tak tanya tamu sama ada nak semayang maghrib dulu ke nak semayang, nak makan dulu. Dia dah sediakan. Tuan rumah pula bila buka, dia dah standby atas meja tu, semua biryani. Dan dia pun dah duduk situ. Subhanallah. So kita bila dah macam keadaan seperti itu, maka afdal yang lebih baik untuk kita buat apa? Ada untuk kita makan dulu. Menghormati si tuan rumah. Satu, menghormati tuan rumah, satu. Yang kedua, kalau kita kita sembahyang ketika makanan sudah disediakan, confirm kita sembahyang tak ingat Allah. Confirm sembahyang ingat biryani yang kat belakang tu. Ya Allah, bau dia punya sedap biryani ikan ni. Nak pula sekarang ni kita tengah kuliah Zuhur ni, hari Rabu ni, kan, waktu tengah hari Zuhur ni, cakap pasal biryani ikan ni, boleh drooling. La ilaha illallah. Melili ailiu. Subhanallah. Jadi kalau kita sembahyang ketika dalam keadaan seperti itu, di mana akal pemikiran kita terletak pada biryani ikan, akal pemikiran ketika itu terletak pada biryani ikan, maka lebih afdal untuk kita makan dulu, sekadarnya, bermakna sehabisnya, jangan makan sampai satu periuk, kan, agak-agaklah, sampai tidak melewatkan maghrib, maka sembahyang maghrib. Subhanallah. Tetapi sebaliknya, jika kita pergi ke rumah orang dan dia kata kita sembahyang maghrib dulu, kita buka kurma dulu, kita kasih tiap-tiap sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma rutab.
kurma yang dipanggil kurma muda lah, agak kekuningan sedikit. Nabi SAW kalau berbuka, Nabi akan cari rutab dahulu. Sahur pun begitu juga. Bila tak ada rutab, baru Nabi makan ajwa. Tak ada ajwa, kurma-kurma yang lain ataupun air putih. Subhanallah. Baik. Jadi, kalau si tuan rumah dah mengakukan demikian, dia kata, satu orang makan rutab dulu makan 3 biji rutab dulu, kita sembahyang maghrib berjamaah dulu, kemudian kita sembahyang ba'diyah maghrib, kemudian barulah kita makan besar. Maka kita ikut. Subhanallah. Kan? Kita tak boleh kata sampai nak pergi jenguk dapur orang, ya Allah siapa ni, saya nak makan dulu, saya tak sembahyang maghrib dulu. Jangan. Memang betul, tetamu tu nak kena, tuan rumah tu nak kena hormati tamu. Tapi kita pada masa yang sama juga bekerjasama dengan si pihak tuan rumah. Sama juga, perkara yang sama. Jangan kita sebagai bapa, kita sebagai suami, kita gunakan kuasa penuh. Bila kita nak melakukan sedemikian, contohlah kita nak sembahyang maghrib dulu. Tanya kepada isteri kita, anak-anak kita. Agak-agak hari ni kalau kita buka kurma, lepas tu kita sembahyang berjamaah dulu, baru kita buka puasa macam mana. Bincang dengan keluarga. Keluarga akan lebih mesra. Jangan kita gunakan kuasa mutlak. Orang tidak akan menghormati, orang akan takut. Takut dengan hormat, two different things. Subhanallah. Kan, mungkin perkara ni pun saya dah pernah ulang juga cakap. Jadi sebagai pengulangan. Jadi kalau saya sebang, hari ni saya nak makan dulu boleh tak? Pasal tadi, pasal pagi sahur tu, semalam sahur tu, saya rasa tak puas lah makan. Saya rasa lapar lah, makan sikit je. Pasal saya sakit perut, tak boleh makan banyak. Maka suami tak boleh kata, oh awak ni si derhaka. Suami nak semayang berjamaah, awak nak duk makan dia. Nak ikutkan hawa nafsu ni, apa nak jadi ni? Puasa apa ni awak buat? La ilaha illallah. Jangan. Menghormati tak apa. Oh awak sakit perut, oh tak nak lapar, kita apa, kita makan dulu. Habis. Kemesraan tu akan bertambah. Jemaah yang dirahmati Allah. Subhanallah. Jadi begitu juga. Jadi kalau kita ada dekat rumah orang, apabila makanan tu sudah disediakan, kita hendaklah makan apa yang telah disediakan oleh pihak tuan rumah. Begitu juga dengan keluarga kita. Isteri nak makan seafood, isteri nak makan mutabak, suami pun nak makan seafood, suami pun nak makan lamb shank. Tak apa. Saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Bukan suami kata kita nak kena lawan hawa nafsu, yang jangan masak apa-apa lagi. Mulai daripada hari ni kita hanya buka roti saja. Tak boleh buka lain. Kalau kita ni bulan puasa, kita kena rajin melawan hawa nafsu kita. Jangan. Kalau kita rasa kita nak buat macam itu, kita kena ingat. Contohlah hari itu kita pula kata pada isteri, awak masak je lah apa yang awak nak. Isteri pun teringat suami ni suka makan kambing sambal. Kambing masak sambal. Contohlah dengan tulang dia semua sebagainya. Isteri masakkan, nak rebus lama, nak kasih dia lembut. Tiba-tiba suami bila buka makan roti je. Asal gara-gara nak lawan hawa nafsu. Kecil tak hati suami tu, hati isteri dia tu. Kecil hati. Jadi kita bila buka puasa, kita mengecilkan hati orang yang beriman. Ibadat puasa apa yang kita buat? Gara-gara nafsu, gara-gara nak lawan hawa nafsu, kita tak tengok sekeliling. Jadi ibadat ni bukan ibadat nafsi-nafsi. Kita tak boleh just puasa kerana nak puaskan diri kita je. Maknanya bukan puasa kita cuma nak ibadat kita je terjamin. Tapi orang-orang lain, yang satu rumah dengan kita, yang satu dulang dengan kita, yang satu tempat kawan kerja dengan kita, subhanallah, mereka juga berpuasa. Subhanallah. Jadi kita melakukan ini sedikit demi sedikit demi untuk memastikan ibadat puasa yang kita lakukan ini ibadatnya mendatangkan pahala. Kita kena ingat, jika mana kita melakukan sedemikian, kita bermakna mengasihani umat baginda Nabi SAW. Kita mengasihani umat Nabi SAW dan di situ ada kasih sayang. Kita berkasih sayang dengan umat Nabi, maka Nabi pasti akan berkasih sayang dengan kita. Subhanallah. Pasal kenapa saya cakap macam ini? Kerana Nabi sayang ni umat. Nabi sayang ni umat. Jadi kalau for that reason, kerana nak melawan hawa nafsu kita, kita menyakiti hati keluarga kita, menyakiti hati orang-orang beriman, menyakiti hati tuan rumah dan sebagainya,
bermakna kita tak buat ibadat yang cara yang betul. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyambung berkenaan dengan sedikit demi sedikit tazkirah-tazkirah yang berkaitan dengan Ramadan, demi yang saya kongsikan ini untuk diri saya dan juga jemaah untuk memastikan ibadat puasa kita ini bermutu dan lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.